Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton Bicara Naratif bersama saya Zalia Khairy Ismail pada malam ini, dan anda juga sebenarnya boleh mengikuti siaran ini melalui secara dalam talian terus ke aplikasi MyClick ataupun ke laman web myclick.rtm.gov.my/live. Dan malam ini sebenarnya tetamu kami, kalau jadualnya boleh dikatakan penuh, beliau hanya ada 1 jam sebelum mesyuarat sebelum ini untuk sampai ke studio RTM. Jadi terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali yang merupakan Menteri Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Hari ini hari yang sangat jam-packed, kalau boleh kita kata Datuk Seri, daripada mesyuarat persiapan RCEP dan juga persiapan untuk APEC 2020 dan Majlis Keselamatan Negara MKN dan juga taklimat pada PM tentang persiapan APEC. Dan juga pastinya rentetan dari pembentangan belanjawan 2021 itu juga masih lagi berlangsung. Jadi bagi pihak RTM, terima kasih kerana sedia bersama kami pada malam ini. Terima kasih mengundang saya. Untuk APEC ni, Datuk Seri, APEC 2020 tahun lepas juga momentumnya telah dibina dan ramai yang menantikan terutama bagaimana negara-negara anggota ini boleh memberi sokongan antara satu sama lain. Namun dalam situasi COVID-19 yang tidak dijangka ini, ramai juga yang bertanyakan bagaimana negara anggota ini masih boleh membantu satu sama lain bila mana mereka sendiri cuba untuk bangkit daripada situasi yang sedia ada. 31 tahun penubuhan APEC, kalau ditelusuri evolusinya itu, bagaimana untuk memastikan relevan lagi ke APEC ni untuk pasca COVID-19 nanti? Terima kasih di atas perkara yang kita bincangkan pada malam ini. Kita sedia maklum bahawa APEC ini dibentuk pada tahun 1989. Dan Malaysia antara anggota ekonomi pengasas APEC. Dan hari ini APEC dianggotai oleh 21 anggota ekonomi di seluruh negara. Tetapi yang unik tentang keanggotaan APEC ini ianya terdiri daripada anggota-anggota ekonomi yang datang daripada pelbagai latar belakang dan tahap pembangunan yang berbeza. Maka kita ingin menegaskan di sini bahawa pertubuhan ekonomi APEC ini ianya dibangunkan atas 3 asas utama. Pertama, ianya tidak terikat, maknanya non-binding. Yang kedua, keanggotaannya dibuat secara sukarela. Dan yang ketiga, ianya diasaskan kepada kesepakatan. Maka 3 asas utama pembentukan APEC inilah yang telah menggerakkan dan merangkul seluruh kekuatan anggota ekonomi dan membingkai satu muafakat dan konsensus sehingga ianya sudah mencecah 31 tahun. Sudah tentu seperti yang saya katakan tadi, negara anggota ekonomi APEC ini datang daripada pelbagai latar belakang. Ada yang negara yang sudah membangun, ada yang negara maju, ada negara-negara yang lebih kecil dan masih lagi dalam usaha untuk membangun. Maka APEC ini menyediakan satu platform untuk anggota ekonomi APEC mencetuskan idea-idea yang besar dan berkongsi pengalaman. Sebagai contoh, negara-negara yang lebih maju, negara yang membangun, pastinya mempunyai pengalaman-pengalaman tersendiri untuk berkongsi tentang peraturan-peraturan baru perdagangan global. Manakala bagi negara yang kecil, negara yang sedang membangun, mungkin mereka kurang selesa untuk membicarakan soal-soal yang lebih sensitif seperti isu buruh, alam sekitar, Sustainable Development Goals di peringkat WTO. Kerana kebimbangan mereka, apabila perkara ini dibincangkan di WTO, perbincangan itu mungkin berakhir dengan perjanjian yang mengikat mereka. Oleh itu, APEC ini menyediakan platform yang lebih selesa bagi semua anggota ekonomi untuk membincangkan isu-isu yang besar sebelum diangkat dan diikat di peringkat WTO. Saya berpendapat APEC ini masih relevan sehingga hari ini, khususnya dalam suasana yang amat sukar. Kita sedang berdepan dengan pandemik COVID-19. Bukan sahaja kita belum selesai
memerangi COVID-19, tetapi kesan terhadap ekonomi global itu terlalu parah. Maka platform APEC ini boleh memberi ruang kepada negara-negara maju, negara yang membangun, negara yang kecil yang sedang membangun untuk sekali lagi berbincang bagaimana kita secara kolektif dan lebih inklusif dapat memerangi COVID-19 tetapi pada masa yang sama menjamin satu proses pemulihan ekonomi yang lebih pantas dan cepat apabila kita berdepan dengan suasana ini. Maka APEC ini merupakan satu platform yang penting bagi anggota ekonomi APEC dan saya melihat ini adalah peluang untuk semua anggota ekonomi kembali ke meja rundingan dan mengambil sikap yang lebih inklusif bagi menangani COVID-19 dan kesan kepada ekonomi global pada hari ini. Sebelum kita ke urus kerja dalam situasi norma baru ini, Datuk Seri sebutkan tadi ada negara-negara kecil yang agak risau untuk memberikan ataupun menyuarakan satu isu sebab mungkin barangkali bila berakhir dengan perjanjian diikat. Mungkin Datuk Seri boleh jelaskan lebih lanjut apa masalah bila diikat itu bagaimana? Ya, kadang-kadang negara-negara kecil, anggota ekonomi yang lebih kecil ini mereka belum bersedia ataupun mereka belum ada pengalaman dalam peraturan-peraturan baru perdagangan global. Isu buruh merupakan isu yang amat sensitif bagi banyak negara. Begitu juga dengan isu alam sekitar ataupun regulatory reform. Maknanya reformasi peruntukan perundangan supaya perdagangan itu lebih bebas, lebih terbuka. Bukan soal mereka tidak mahu mengadaptasi peraturan-peraturan baru ini, tapi mungkin mereka masih dalam proses untuk menyiapkan kekuatan ekonomi masing-masing bagi menghadapi cabaran yang lebih ketir. Oleh itu mereka lebih selesa kalau menggunakan platform APEC. Kerana seperti yang saya tanyakan tadi, di APEC ini memang telah dipersetujui asas utamanya ialah non-binding, tidak terikat. Mereka boleh berbincang secara terbuka, secara bebas, menimba pengalaman negara-negara anggota ekonomi yang lebih maju dan lebih membangun. Dan di sinilah mereka akan dapat satu konsensus. Apakah pertimbangan yang harus diberikan kepada latar belakang ekonomi yang berbeza di kalangan anggota ekonomi APEC sebelum perkara ini diangkat kepada WTO. Kita sedia maklum keanggotaan APEC ini adalah 21 ekonomi dunia, ada yang besar, ada yang kecil, tetapi kesemuanya adalah anggota WTO. Cuma platform itu berbeza dan ianya lebih lunak dan lebih selesa untuk dibincangkan di sini sebelum diangkat idea-idea besar ini ke WTO. Memandangkan Malaysia dalam situasi yang agak baik, kita tidak terlalu mundur tapi belum lagi sampai ke tahap macam US. Bagaimana kedudukan Malaysia dalam perjalanan 30 tahun ini? Sejauh mana suara Malaysia didengari di kalangan negara-negara anggota? Pengalaman kita oleh kerana kita antara anggota ekonomi APEC yang terawal dan menjadi pengasas kepada APEC, sudah tentulah pengalaman itu amat besar yang telah kita perolehi daripada kerjasama, perbincangan dan muafakat yang telah kita bingkai dalam APEC. Dan kita lihat hari ini Malaysia telah maju ke hadapan dan sudah tentulah pendekatan yang ingin kita ambil pada hari ini adalah untuk mendakap pendekatan inclusivity. Seperti yang kita bincang dalam RCEP pada hari ini, kita tidak boleh lagi mengambil pendekatan protectionism. Dalam cabaran yang amat getir ini, kita harus meningkatkan integrasi ekonomi serantau. Malahan RCEP menjurus ke arah itu. Dan Malaysia juga ada peranan penting dalam meningkatkan integrasi ekonomi serantau, bukan saja di kalangan negara-negara ASEAN, tetapi dalam konteks RCEP ini negara-negara Asia Pasifik bersama-sama dengan kita untuk menyediakan satu perjanjian perdagangan bebas
bagi memberikan ruang yang lebih terbuka kepada pelabur-pelabur dan pedagang-pedagang dari negara-negara anggota RCEP. Datuk Seri sebut tentang RCEP dan kita juga sempat mengikuti perkembangan yang dikongsikan melalui laman media sosial Instagram misalnya. Semua ini dijalankan melalui Maya, mesyuarat juga secara Maya, dan jumlah anggota yang menganggotai, yang memparisi mesyuarat itu juga agak terhad untuk memastikan kepatuhan kepada SOP. Jika dibawakan skala ini kepada satu lagi persidangan seperti APEC, bagaimana gerak kerjanya nanti dan apa antara cabaran mengadakan sesuatu sebegini secara Maya? Ini merupakan satu pengalaman baru bagi anggota ekonomi APEC untuk menganjurkan satu mesyuarat penting secara Maya. Namun saya berani nyatakan di sini bahawa Malaysia cukup committed untuk meneruskan penganjuran APEC 2020 pada hujung bulan ini. Walaupun ada kesukaran dan cabarannya, tetapi oleh kerana matlamat utama penganjuran ini penting bukan saja bagi Malaysia tetapi bagi anggota ekonomi APEC, maka kita harus mengharungi cabaran ini dengan lebih berani dan bertanggungjawab. Saya nak nyatakan di sini bahawa mengapa penting APEC tahun 2020. Yeah. Yang pertama, Bogo Goals yang telah digubal dan dilaksanakan bermula tahun 1994 akan mencapai tahap matang pada hujung tahun ini. Ya, maka selama tempoh 26 tahun ini, anggota ekonomi APEC telah menggunakan Bogo Goals sebagai visi dan hala tuju mereka. Sudah tentulah berakhirnya Bogo Goals, anggota-anggota ekonomi APEC ingin melihat apakah visi dan hala tuju APEC untuk satu tempoh jangka masa panjang. Dan Malaysia telah diberikan penghormatan sebagai tuan rumah pada tahun ini untuk bersama-sama dengan anggota ekonomi APEC yang lain bagi menggubal satu visi baru pasca 2020. Sekali lagi, visi ini penting kerana kita berdepan dengan COVID-19. Kesan terhadap perdagangan global itu terlalu besar dan amat parah. Maka amat perlu untuk pemimpin-pemimpin ekonomi APEC duduk, berbincang dan merundingkan tentang visi baru. Bagi Malaysia, kita telah memulakan rundingan dan perbincangan untuk menggubal visi pasca 2020 pada akhir tahun lepas di Langkawi, di peringkat pegawai-pegawai kanan APEC, dan kemudian disusuli dengan satu lagi perbincangan pada awal tahun ini di Putrajaya. Dalam tempoh PKP, sudah tentu kita terpaksa melakukan secara virtual. Dan hari ini kita dalam proses yang terakhir untuk mengemaskinikan satu dokumen penting yang akan dibentangkan dalam mesyuarat pimpinan APEC, ekonomi APEC pada hujung bulan ini. Yang keduanya yang ingin saya berkongsi pada malam ini ialah sudah 2 tahun berturut-turut pemimpin-pemimpin ekonomi APEC gagal mengeluarkan deklarasi bersama. Kenapa? Pada tahun 2018, ketika mesyuarat pemimpin-pemimpin ekonomi APEC dilangsungkan di Papua New Guinea, ketika itu kemuncak perang dagang Amerika Syarikat dan China. Maka ketika pertembungan di antara dua kuasa besar ini, maka pemimpin-pemimpin ekonomi APEC gagal untuk mencapai satu konsensus untuk mengeluarkan joint declaration pada mesyuarat yang berkenaan. Tapi hubungan konflik ini memang berterusan sampai sekarang, Datuk Seri? Well, ketika itu kemuncaknya agak tegang, ya. Jadi tidak ada satu konsensus atau muafakat dicapai. Pada tahun lepas, kita sedia maklum pada saat-saat akhir sidang kemuncak APEC di Chile terpaksa dibatalkan ekoran masalah domestik di negara penganjur. Ini bermakna sudah 2 tahun berturut-turut pemimpin-pemimpin ekonomi APEC gagal meletakkan satu visi bagi masa depan APEC. Maka Malaysia sekarang dalam suasana yang amat tertekan
kerana harapan yang diletakkan oleh anggota ekonomi APEC itu terlalu besar untuk Malaysia menganjurkan APEC dan meletakkan satu visi hala tuju pasca 2020. Jadi sebab itu bagi saya APEC 2020 ni amat penting walaupun terpaksa dibuat secara virtual, tetapi kita ada kemampuan. Saya boleh bagikan banyak contoh dalam tempoh PKP, bukan saja pegawai-pegawai APEC bersidang secara virtual, tetapi menteri-menteri perdagangan di kalangan anggota ekonomi APEC juga terpaksa bersidang. Cabarannya ialah kerana kita ada 8 zon yang berbeza waktu. Ya. Maka yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin yang akan menjadi tuan rumah mesyuarat pemimpin-pemimpin ekonomi APEC pada tahun ini telah mengambil keputusan untuk berlaku adil kepada anggota ekonomi APEC yang lain. Kita akan memulakan mesyuarat pada jam 8 malam pada 20 November supaya anggota ekonomi APEC yang lain tidak bersidang dalam satu waktu yang terlalu lewat. Saya kira dalam perkiraan kita yang paling lewat adalah New Zealand, di mana oleh kerana time zone itu berbeza, mereka bermula pada 12:30 malam. Adakah ini sebenarnya untuk accommodate US? Kita terpaksa accommodate semua anggota ekonomi APEC. Dalam perkiraan kita yang paling terkesan ialah New Zealand, tidak Amerika Syarikat, dan daripada perkiraan kita kalau kita mula 8 malam di sini, New Zealand 12:30 malam dan dijangka habis mungkin 3 atau 4 pagi kerana ia mengambil masa yang panjang untuk memuktamadkan visi pasca 2020. Jadi walaupun Malaysia committed, dan saya gembira kerana anggota ekonomi APEC nampaknya memberikan dukungan yang cukup besar kepada Malaysia untuk meneruskan penganjuran APEC 2020 kerana pertimbangan yang saya nyatakan tadi, kita amat memerlukan satu visi baru pasca 2020 bagi anggota ekonomi APEC. Dan Titan, ada yang disebutkan oleh Datuk Seri tadi, kita akan sambung lagi perbincangan ini selepas ini. Teruskan bersama kami dalam Bicara Naratif, jangan ke mana-mana. Baik, terus dengan Bicara Naratif pada malam ini. Terima kasih kerana terus bersama kami di studio. Kita masih lagi berbicara dengan Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali yang merupakan Menteri Kanan, Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri. YB, sering kita tanyakan kepada orang ramai bagaimana keadaan mereka sepanjang COVID-19. Kalau sebelum kita bawakan kepada topik seterusnya, bagaimana Yang Berhormat Datuk Seri sendiri melalui PKP, PKPB dan melalui situasi COVID-19 ini? Sudah tentulah ini satu situasi yang amat sukar kerana apabila kerajaan mengambil keputusan yang berani dan bertanggungjawab untuk melaksanakan sama ada PKP ataupun PKPB ataupun PKPD, pelbagai aktiviti terpaksa berhenti, sama ada aktiviti sosial ataupun aktiviti ekonomi. Namun kita telah belajar banyak pengalaman dalam tempoh PKP di peringkat awal dahulu, dan kini kita lebih cermat dan berhati-hati dalam melaksanakan PKP ini. Dan hari ini, sebelum ini kita telah pun melaksanakan PKPP, iaitu dalam proses pemulihan, kerana kita sudah nampak ada tanda-tanda rantaian COVID ini dapat diputuskan. Sudah tentu kita tidak boleh mencapai angka kosong dari segi kes kerana kita belum ada vaksin yang dapat menangani perkara ini. So kita kena bersedia untuk berada dalam suasana yang lebih berhati-hati, menjaga keselamatan, kesihatan.
Tetapi kita juga melihat ada satu gelombang baru dengan kenaikan kes-kes baru positif COVID. Maka kerajaan tidak ada pilihan melainkan melaksanakan PKPB dan menghentikan aktiviti-aktiviti sosial kerana tujuannya adalah untuk memutuskan rantaian ini, pergerakan itu harus dikurangkan. Kita lihat bagi negeri-negeri yang mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi seperti Selangor, Pulau Pinang dan beberapa negeri yang lain itu melihat kenaikan yang amat luar biasa. Jadi namun pada masa yang sama kita kena strike the right balance di antara life and livelihood. Kita bertanggungjawab menjaga keselamatan dan kesihatan rakyat, tetapi sebagai kerajaan yang prihatin kita juga bertanggungjawab menjaga kesejahteraan ekonomi rakyat. Jadi untuk mengimbangi dua tuntutan ini bukanlah satu perkara yang mudah, namun saya merasakan apa juga usaha yang sedang kita lakukan ini adalah untuk menjamin keselamatan dan kesihatan rakyat dan mencerdaskan ekonomi negara. Satu pertimbangan yang sukar, tetapi kita perlu berani membuat keputusan demi rakyat dan negara. Kalau boleh kita guna terma Datuk Seri, juxtaposition. Kita cuma melindungi tetapi juga cuba menaikkan ekonomi, membawa kepada satu lagi topik yang kita ingin bawakan untuk kali ini Datuk Seri, iaitu mesyuarat persefahaman ekonomi serantau RCEP yang hari ini merupakan mesyuarat menteri di kalangan menteri-menteri. Satu yang penting akan berlangsung pada hari Ahad ini adalah menandatangani persefahaman di antara negara-negara anggota. Dan kalau di awal tadi dalam APEC ada disebutkan sedikit tentang proteksionisme ataupun perlindungan kesediaan Malaysia, sebab kita juga ada banyak elemen perlindungan di situ. Jadi bagaimana kita di negara ini bersedia untuk melangkah ke satu fasa yang baru ini? Saya nak memulakan dengan menyatakan bahawa proses rundingan perjanjian RCEP ni panjang. Menjangkau 8 tahun, bermula tahun 2012 dan hanya hari ini alhamdulillah negara-negara ASEAN, 10 anggota negara ASEAN dan 6 rakan dialog ASEAN pada asalnya bersetuju untuk menjalankan rundingan RCEP. Tetapi pada tahun lepas apa yang berlaku ialah negara India mengambil keputusan untuk menarik diri daripada menyertai RCEP pada ketika ini. Maka sekarang ini tinggal 10 negara ASEAN dan 5 rakan dialog ASEAN. Rundingan diteruskan. Hari ini kita telah bersetuju memuktamadkan perjanjian ini dan insya-Allah akan ditandatangani dengan disaksikan oleh ketua-ketua negara ASEAN dan juga 6 rakan dialog ini pada hari Ahad jam 12.30 tengah hari. Ini merupakan satu perkembangan yang amat positif. Mengapa saya mengatakan demikian? Kerana pada ketika ini kita sudah pun ada perjanjian perdagangan bebas ASEAN Plus One, seperti ASEAN dengan China, ASEAN dengan Korea, ASEAN dengan Jepun, ASEAN dengan Australia, dengan 6 negara anggota yang lain. Maka kita bercadang untuk menggabungkan perjanjian-perjanjian ini menjadi satu perjanjian perdagangan bebas yang dapat memudah cara pelaburan untuk anggota-anggota RCEP ini. Dan inilah yang telah dipersetujui. Untuk maksud itu, sekiranya insya-Allah kita tandatangani pada hari Ahad ini dan kita laksanakan perjanjian RCEP ini, ia merupakan perjanjian perdagangan yang terbesar di dunia. Ya, kerana dia melibatkan 3.6 bilion penduduk dunia yang merupakan satu pasaran yang amat besar. Hampir separuh. One third of the global GDP. 1/3 daripada KDNK global. Maka ini akan memberi ruang kepada Malaysia untuk
lebih kompetitif di peringkat global. Pertama, kita ada market access yang lebih besar untuk pelabur-pelabur meneruskan usaha ekonomi mereka. Dan juga kita dapat memastikan beberapa peraturan perdagangan itu dapat dipatuhi dan mengurangkan tarif untuk beberapa sektor ekonomi. Dan ini akan membantu Malaysia sebagai sebuah ekonomi yang kecil untuk menjalankan perdagangan dengan anggota-anggota RCEP kerana pasarannya lebih besar. Ada dua situasi di situ, Datuk Seri. Malaysia negara kecil mendapat platform yang lebih besar, kiranya exposure-nya lebih banyak. Tetapi bila satu juga yang sering kita dengarkan bertahun-tahun, macam Datuk Seri cakap 8 tahun rundingan tersebut, barangkali kegusaran ataupun kebimbangan pemain industri di Malaysia sendiri untuk bersaing dengan negara-negara besar ini. Apa yang boleh dikatakan kepada peniaga ataupun pemain industri kita supaya kita tidak ada pilihan, kita kena sama ada sink or swim lah, kena bersaing juga sebab tidak dapat dilindungi selama-lamanya. Ya, kita kena sedia maklum bahawa pasaran kita terlalu kecil. Ya, populasi Malaysia hanya lebih kurang 32 juta. Tidak mungkin kita dapat mengembangkan asas ekonomi negara kita. Dan sebagai sebuah negara dagang, kita mempunyai rakan-rakan dagang seperti Amerika Syarikat, China, Singapura dan banyak negara di dunia. Maka dalam keadaan pandemik COVID-19 ini, seperti yang saya nyatakan, kita tidak boleh lagi mendengar pendekatan perlindungan. Tetapi kita harus mengambil pendekatan yang lebih inklusif, melibatkan ekonomi yang lebih maju. Walaupun semua terkesan dengan pandemik ini, tetapi sekurang-kurangnya inklusiviti ini dapat menjamin kemampanan masa depan ekonomi negara. Saya setuju dan saya telah nyatakan dengan tegas tadi, sementara kita bersetuju untuk menandatangani RCEP ini untuk mempromosi perdagangan antarabangsa, tetapi pada masa yang sama kita perlu melindungi kepentingan pedagang-pedagang, peniaga-peniaga tempatan dengan memberikan ruang kepada mereka untuk terus berkembang hasil daripada permuafakatan dan juga jalinan perjanjian di dalam RCEP ini. Dan dengan 1/3 daripada KDNK global yang akan dicipta oleh RCEP, saya percaya Malaysia ada peluang untuk merangkul potensi baru dan membantu peniaga dan pelabur-pelabur tempatan untuk terus berkembang di peringkat global. Itu bermakna juga negara-negara anggota perlu memberikan persekitaran yang lebih kondusif kepada pedagang dan juga pemain industri. Tapi dalam situasi sekarang bila borders pun tidak buka, kesempatan tidak dibuka, apakah barangkali ada backup plan untuk membuat laluan khas untuk negara-negara anggota dengan prosedur SOP yang lebih ketat barangkali? Ya, di peringkat Majlis Keselamatan Negara, setelah kita mengambil nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga pandangan-pandangan daripada Bank Negara, Kementerian Keuangan, Khazanah, bagaimana kita dapat memudahcarakan pelabur-pelabur asing untuk terus kekal di Malaysia, bukan sahaja dengan memberikan insentif tetapi value proposition dengan memberikan macam disebut tadi laluan khas, juga kelulusan yang lebih cepat dan juga tidak banyak birokrasi. Maka MKN telah bersetuju untuk membentuk satu yang disebut sebagai OSC, One Stop Center, yang akan dipimpin oleh MIDA dalam MITI dan dianggotai oleh Jabatan Immigration Malaysia dan juga Kementerian Kesihatan. Di mana kita sebab MIDA berperanan untuk menarik banyak pelabur-pelabur asing yang berkualiti tinggi dan berteknologi. Maka kita lebih mengenali mereka. Maka apabila ada permohonan daripada expatriate dan juga yang kumpulan disebut sebagai C-suite, itu the top management of MNCs yang berhajat untuk datang ke Malaysia untuk berbincang dengan lebih terperinci tentang pelaburan-pelaburan baru, maka mereka akan diberikan laluan khas
dan ini dapat membantu mempercepatkan proses pemulihan ekonomi negara kerana kita mahu dalam masa yang terdekat menarik pelaburan-pelaburan baru yang berkualiti dan berteknologi tinggi yang dapat mencipta pekerjaan untuk anak-anak kita di Malaysia dan memindahkan teknologi. Maka kita bertanggungjawab untuk memberikan laluan ini dan memudahkan peranan pelabur-pelabur untuk berada di Malaysia. Kita jangkakan bertambah-tambah juga tanggungjawab MITI selepas ini, Datuk Seri. Kita sambung perbincangan selepas ini dan bagaimana kita bawakan juga perbincangan lebih dekat dengan rakyat Malaysia tentang isi Intipati Belanjawan 2021 dan bagaimana untuk memberikan persekitaran ekonomi lebih kondusif kepada ekonomi negara secara dalaman. Dan kita berikan seketika dan kembali selepas ini. Selain daripada perlindungan kesihatan, kerajaan juga bercadang memperluas perlindungan sosial kepada golongan B40 melalui program voucher perlindungan tenang. Melaluinya, setiap penerima bantuan B40 akan diberi voucher RM50 sebagai bantuan kewangan untuk membeli produk perlindungan tenang termasuk takaful hayat dan kemalangan diri. Baik, terus bersama kami dalam bicara naratif pada malam ini. Kalau tadi sebab kita bicarakan dengan Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali dari segi ekonomi ataupun persekitaran antarabangsa, kita bawakan juga bincangan ini ke dalam negara, iaitu tentang bajet 2021 yang dibentangkan pada 6 November, Datuk Seri. Pastinya juga perbualan rentetan selepas itu masih lagi tidak berhenti dan Datuk Seri sebutkan tadi bagaimana usaha untuk memberikan persekitaran yang kondusif kepada ekonomi serantau, tetapi foundationnya di Malaysia ini juga perlu diperkuatkan dan memang cantik sekali lah dengan portfolio MITI. Apa yang Datuk Seri dapat barangkali simpulkan ataupun pandangan awal tentang bajet 2021 jika dikaitkan dengan portfolio Datuk Seri sendiri? Saya melihat belanjawan 2021 ini satu belanjawan yang dari segi volume jumlahnya memang besar. Dan ini saya lihat ini satu keberanian Kementerian Keuangan untuk memperkenalkan expansionary budget. Dalam keadaan sukar ini, kerajaan yang prihatin rakyat di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri cuba menyediakan ruang fiskal yang lebih luas untuk melindungi kesihatan rakyat dan juga mencerdaskan ekonomi. Maka diperkenalkan satu expansionary budget yang berjumlah 322.5 bilion ringgit, dan kalau kita lihat jumlah ini mewakili satu jumlah yang amat besar, tetapi ianya memberikan fokus kepada dua isu utama. Pertama, untuk menangani COVID-19 dan yang kedua, kesan daripada COVID ini bagaimana kita boleh mencerdaskan ekonomi negara kita. Maka dalam konteks ini saya amat bersetuju dengan pendekatan yang diambil oleh Kementerian Keuangan di mana kita telah meningkatkan belanja pembangunan kalau dibandingkan dengan sebelum ini dan mengurangkan belanja mengurus. Pada masa yang sama kita lihat pada tahun ini sahaja Kementerian Keuangan dan kerajaan telah menyediakan 1.8 bilion ringgit untuk Kementerian Kesihatan menangani masalah COVID-19, dan pada tahun hadapan ditingkatkan 1 bilion lagi semata-mata untuk menyediakan kemudahan-kemudahan dan keperluan bagi menangani COVID, khususnya untuk barisan hadapan seperti PPE dan keperluan-keperluan lain. Ini satu jumlah yang amat besar kerana kita tahu kesan daripada COVID ini akan menyebabkan ekonomi negara lebih parah. Dan peruntukan-peruntukan yang disediakan
bagi MITI sebanyak 1.2 bilion ringgit, tetapi saya lihat jumlah ini mencukupi untuk MITI memainkan peranannya bagi menarik pelabur-pelabur asing datang ke Malaysia dengan memperkenalkan teknologi-teknologi baru. Saya nak tegas di sini, pendekatan yang kita ambil pada hari ini, kita tidak mahu lagi membawa teknologi yang berteraskan pekerja-pekerja asing ataupun labor intensive industry. Kita nak high tech punya industri, yang high value punya industri, supaya industri-industri ini bukan saja dapat mencipta pekerjaan baru untuk anak-anak kita, tetapi ianya dapat mengalihkan dan memindahkan teknologi. Untuk maksud itu, kita harus menyediakan tenaga kerja yang mahir. Kita lihat dalam belanjawan 2021, jumlah yang cukup besar disediakan untuk meningkatkan kemahiran dan memberikan latihan kepada tenaga kerja kita, sama ada dari segi upskilling ataupun reskilling, dan memberikan peluang-peluang pekerjaan baru. Ini antara inisiatif yang disediakan oleh kerajaan kerana untuk menarik pelabur-pelabur asing datang ke Malaysia, tenaga kerja kita mesti bersedia untuk memenuhi permintaan industri. Apa yang diperlukan ialah kemahiran, kepakaran, bakat dalam teknologi-teknologi baru. Dan inilah antara fokus kerajaan dalam menangani COVID-19 dan memulihkan ekonomi pada tahun depan. Bila sebut tentang kebergantungan, Datuk Seri, memang ideanya on paper cukup cantik. Siapa yang terkesan ini diberikan kemahiran semula ataupun barangkali bertukar, dinaikkan skill ataupun ada proses adaptasi di situ. Tapi dalam situasi bila mana banyak perniagaan yang tutup, siapa yang akan ambil yang perlu di reskill semula ni? Ya, sebagai contoh, industri penerbangan. Kita lihat antara industri yang amat terkesan. 8,000 lebih. Ya. Sudah tentulah kita tidak mahu mereka kehilangan pekerjaan kerana terkesan akibat COVID-19. Maka disiapkan latihan untuk mereka dapat diberikan peluang-peluang dalam sektor-sektor baru. Kalau sebelum ini mungkin mereka bekerja dalam industri penerbangan dalam bidang tugas yang tertentu, tetapi untuk memastikan mereka dapat meneruskan pekerjaan dalam sektor-sektor yang lain, mereka memerlukan kemahiran-kemahiran yang lain. Yang ini yang kita terapkan dalam beberapa inisiatif yang telah kita umumkan dalam bajet 2021. Satu lagi aspek kebergantungan ini bukan saja dari segi tenaga kerja tapi juga dari segi apa yang diperdagangkan. Kalau kebergantungan terhadap komoditi itu, kelapa sawit, minyak dan sebagainya yang juga tertakluk kepada harga pasaran dunia. Kalau jatuh, kuranglah pendapatan. Kalau naik, jadi apa alternatif? Sebab kalau dilihat Singapura yang tidak ada apa-apa sumber sekalipun, bajet mereka selama 8 tahun kebelakang ini kebanyakannya surplus. Jadi bagaimana untuk kita mengurangkan kebergantungan itu? Ya, tetapi kalau kita lihat kesan pandemik COVID-19 ini, dia memberi kesan kepada lebih 150 negara, termasuk negara-negara yang maju. Dan sudah tentulah Malaysia tidak terkecuali daripada kesan pandemik ini. Sekali lagi saya nak tegaskan, kita tidak boleh bergantung kepada satu sektor sahaja. I think tanggungjawab kerajaan hari ini untuk memperbagaikan kita punya produk dan keupayaan kita untuk ekspor produk-produk tempatan. Saya nak nyatakan hari ini, kalau kita lihat daripada angka kita punya perdagangan, iaitu ekspor dan import bagi suku tahun ketiga tahun ini, ianya amat memberangsangkan. Walaupun situasi pandemik. Kerana ada baiknya juga dalam tempoh PKP ini, kita lihat peningkatan penggunaan teknologi digital itu amat memberangsangkan. Sebagai contoh, kalau ada produk-produk kampung sebelum ini,
kalau mereka boleh jual hanya di kampung ataupun di desa ataupun di bandar masing-masing, tetapi dengan menggunakan pendekatan dan platform-platform yang sedia ada melalui e-commerce dan e-dagang ini, mereka boleh menembusi pasaran-pasaran baru, bukan saja di kampung itu, tetapi di seluruh dunia. Kerana penggunaan teknologi-teknologi digital yang saya nyatakan tadi. Sekali lagi, Menteri Kewangan dan Kerajaan telah memperkenalkan beberapa insentif dalam program pendigitalan. Kerana itu satu proses yang penting. Untuk menjayakan program pendigitalan ini, sudah tentulah kita mahu memastikan connectivity itu juga dapat diberikan perhatian. Maknanya infrastruktur ini harus diberikan perhatian. Maka kita telah meminta pihak swasta, syarikat-syarikat telekomunikasi juga memainkan peranan mereka dan untuk bersama-sama dengan kerajaan meningkatkan infrastruktur dan connectivity supaya mereka di desa, di kampung juga dapat menggunakan teknologi digital ini dalam platform e-dagang dan meningkatkan produktiviti mereka. Bagi kita yang berada dalam kawasan di mana sambungan itu agak cantik, order hari ini besok sampai, dalam juga secara logistik, secara geografinya memang cantik. Ya. Tapi bagaimana barangkali kita memberikan lebih desakan kepada syarikat telco juga. How do we hold them accountable? Sebab ada yang nak buat tower kat situ tak feasible, ROI tak ada. Jadi sejauh mana political will ini boleh memberikan sedikit desakan kepada pihak telco supaya mereka membangunkan infrastruktur supaya kawasan-kawasan yang agak sukar mendapatkan sambungan ini juga mendapat manfaat dari apa yang telah pun dibentangkan kerajaan. Ya, itu antara usaha yang kita lakukan. Walaupun kita sedia maklum internet penetration di Malaysia ni agak tinggi, ya. Walaupun belum sampai ke kawasan luar bandar ataupun di desa, maka kita nak tingkatkan penetration ini di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak. Kita lihat bagaimana seorang pelajar Viona di Sabah yang terpaksa memanjat pokok untuk mendapatkan akses. Perkara ini sepatutnya tidak berlaku kerana beliau sebagai seorang anak muda, seorang pelajar juga berhak untuk mendapat kemudahan-kemudahan seperti ini. Sebab itu kerajaan telah mengumumkan bahawa kita akan membawa sejumlah peruntukan yang besar untuk meningkatkan infrastruktur internet dan juga connectivity termasuk di Sabah dan Sarawak supaya anak-anak kita di Sabah dan Sarawak juga dapat akses kepada peluang-peluang dan perniagaan yang baru ini kerana itu sahaja yang dapat memajukan mereka untuk masa hadapan. Juga yang menjadi keluhan sekarang terutamanya pihak PKS dan juga usahawan mikro, Datuk Seri, banyak perniagaan yang semakin banyak ditutup dan bagaimana usaha untuk ada yang mengatakan usaha revive ini hanya untuk perniagaan sedia ada, bukan untuk perniagaan yang baru dibuka. Jadi barangkali ada perasaan ketidakseimbangan di situ sebab mungkin fokusnya ada mereka yang ada bisnes dan perlu diperbaiki, bukan pada mereka yang ingin menukar bidang kerjaya mereka dan ingin membuka perniagaan seperti yang disarankan oleh kerajaan. Bagaimana untuk diberikan penjelasan dalam situasi ini? Saya kira perkara ini penting untuk kita bincang secara bertanggungjawab. Masalah besar yang dihadapi oleh individu, peniaga-peniaga kecil termasuk makcik kiah dan juga SME, PKS dan industri adalah masalah aliran tunai. Ya. Oleh kerana dalam tempoh PKP, ya, mereka terpaksa menghentikan semua aktiviti perniagaan untuk menjamin keselamatan dan kesihatan rakyat secara umum. Dalam tempoh tersebut sudah tentulah mereka tidak ada pendapatan, tidak mendapat hasil untuk membayar utility ataupun sewa, gaji dan sebagainya. Untuk maksud itu, kerajaan dalam pakej rancangan sebelum ini sama ada prihatin, penjana dan kita prihatin telah memperkenalkan beberapa insentif sebagai contohnya subsidi upah. Tujuannya ialah kerajaan tidak mahu mereka ini hilang pekerjaan dan kita tidak mahu majikan membuang mereka kerana itu akan menimbulkan masalah yang lebih besar sosioekonomi dalam negara kita.
Pada ketika itu kita menimbangkan RM1,200 sebagai subsidi upah bagi setiap pekerja. Tetapi sekarang oleh kerana dah masuk PKPP sebelum kita laksanakan PKPB, aktiviti ekonomi sudah mula dirancangkan. 15 juta tenaga kerja sudah kembali ke tempat pekerjaan, maka kebergantungan mereka untuk subsidi upah ini berkurangan. Untuk itu, kita yakin bahawa mereka boleh meneruskan perniagaan dengan bantuan-bantuan yang lain seperti grant grant khas prihatin. Seperti Makcik Kia mendapat bantuan RM3,000 untuk memulakan ataupun mencerdaskan perniagaan-perniagaan kecil mereka. Kalau tidak, saya bimbang dan kerajaan bimbang kesan terhadap peniaga-peniaga kecil termasuk informal sectors ini amat besar. Ya, betul industri peniaga yang besar juga terkesan, namun peniaga kecil juga terkesan, PKS juga terkesan. Jadi kita sedang cuba sedaya upaya kita untuk membantu semua sektor dalam keupayaan yang ada di pihak kerajaan pada hari ini. Kita juga melihat bagi mereka yang mungkin nak mengalih bidang kerja mereka. Baru-baru ini saya tengok ada seorang pilot yang sebelum ini membawa kapal terbang. Kali ini terpaksa memakai uniform sebagai seorang juruterbang, tetapi membuka gerai makanan dengan menjual beberapa bahan makanan. Orang seperti ini kita perlu bantu mereka. Itu hanya satu contoh. Tetapi bagaimana kita dapat meningkatkan kemahiran mereka, bakat mereka dan potensi mereka. Sebab itu kita ada program khas upskilling dan reskilling untuk kita jajarkan dengan keperluan pekerjaan yang mereka ingin ceburi di masa yang akan datang. Dan anda juga boleh terus hantarkan soalan dan juga komen anda akan kami bawakan kepada tamu insyaAllah di dalam bicara naratif kita berehat seketika dan kembali selepas ini. Baik, sedikit masa berbaki dalam bicara naratif bersama Yang Berhormat Datuk Seri Azmin Ali. Datuk Seri, ramai yang bertanyakan, meminta saya bertanyakan kepada Datuk Seri isu KWSP Datuk Seri. AKPK ada juga memberikan satu kenyataan ini dahululah, kalau dikeluarkan duit KWSP itu sebenarnya tidak bertahan lama sebenarnya. Tapi dalam situasi sekarang bila mana masyarakat terdesak mahukan jumlah yang besar supaya dapat diselesaikan komitmen-komitmen keuangan ini. Apa sebenarnya yang menjadi barangkali halangan untuk ini tidak diberikan persetujuan sepenuhnya? Ya, saya nak nyatakan di sini bukan soal kita menghalang pengeluaran simpanan pencarum dalam KWSP. Ini kerajaan yang senantiasa mendengar keluhan dan rintihan rakyat. Dan kita selalu mengambil sikap yang very responsif terhadap keperluan, keluhan, rintihan rakyat, dan kerajaan ingin melihat bagaimana kita boleh membantu. Saya telah nyatakan sebelum ini sebagai contoh pada bulan April 2020 tahun ini, kita telah memperkenalkan iLestari, di mana kita membenarkan pencarum untuk mengeluarkan RM500 dari akaun 2 sehingga 12 bulan. Dan ini melibatkan 4.7 juta pencarum dengan melibatkan RM11.6 bilion. Ini satu jumlah yang amat besar. Namun kita sudah tahu keadaan ini semakin mendesak hari ini dan kerajaan sentiasa mendengar. Maka kita memperkenalkan baru-baru ini dalam belanjawan untuk membolehkan pencarum mengeluarkan pada akaun satu tetapi secara bersasar. Ya, mungkin mereka sudah hilang pekerjaan ataupun tidak ada pendapatan yang tetap untuk membantu keluarga mereka. Kita
memperkenalkan secara bersasar untuk membenarkan mereka keluar daripada akaun akaun 1 sebanyak RM500 selama 12 bulan. Kritikan masih kita dengar, bantahan masih kita dengar dan kerajaan bersedia untuk menimbangkan perkara-perkara ini. Cuma sebagai kerajaan yang bertanggungjawab, kita juga nak menyatakan isu sebenar dalam KWSP ini ialah isu struktural. Di mana data yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, 32% daripada pencarum KWSP mempunyai baki lebih kurang RM1,000. 32%. 10% daripada pencarum ini ada baki kurang daripada RM5,000. Ini bermakna 42% daripada jumlah pencarum memiliki baki kurang daripada RM5,000. Ini perlu kita tangani secara bertanggungjawab kerana KWSP ini adalah untuk simpanan masa depan. Jadi sekali lagi KWSP, Kementerian Keuangan dan kerajaan sedang meneliti pandangan-pandangan ini dan saya dimaklumkan KWSP telah pun membuat pengumuman pada hari ini untuk melihat bagaimana keluhan dan rintihan rakyat ini dapat kita tangani. Tetapi pada masa yang sama, kita juga ingin menjamin masa depan pencarum-pencarum dalam KWSP. Dalam situasi bila mana seorang pencarum itu ada lebih daripada 10,000, bukan sekat 10,000, ada jumlah yang agak signifikan, substansial untuk dikeluarkan. Apakah barangkali itu juga dapat mungkin ini antara perkara yang sedang diteliti oleh KWSP dan saya percaya mereka akan membuatkan pengumuman bagi menangani masalah yang kita hadapi pada hari ini. Datuk Seri, 1 minit untuk closing summary kita, Datuk Seri. Apa yang Datuk Seri ingin dari segi legacy? Sebab Datuk Seri dilantik dalam situasi yang sangat tidak konvensional. Dilantik terus COVID dan sebagainya. Legasi apa yang Datuk Seri ingin tinggalkan kepada negara? Bagi saya ini bukan soal legasi saya. Saya dengan jemaah menteri dengan diketuai oleh Yang Amat Perdana Menteri ingin memberikan 2 tumpuan. Pertama, untuk menangani masalah pandemik COVID-19 dan menjamin kesihatan dan keselamatan rakyat. Yang kedua, kami sedang bersungguh-sungguh untuk memulihkan dan mencerdaskan ekonomi bagi mencatatkan satu pertumbuhan yang lebih positif yang dijangkakan 6.5% hingga 7.5% bagi tahun 2021. Semua ini tanggungjawab besar dan kita harus bersama dalam usaha yang baik. Baik, terima kasih Legislator Yang Berhormat Datuk Seri sudi bersama kami. Dan bagi pihak penerbit kami pada malam ini, Tuan Haji Sharif Sarafuddin dan juga semua kru siaran, terima kasih kerana mengikuti siaran kami dan teruskan menonton TV1 untuk lebih banyak program hebat. Assalamualaikum, jumpa lagi.